salam sejahtera dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi malam 9 Mei 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Berita utama, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing telah mengadakan lawatan ke Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM bertempat di Dewan Masyarakat Melayu Kapit pada Sabtu. Lawatan itu bertujuan meninjau perkembangan penubuhan hospital berkenaan yang dijangka bermula beroperasi pada Isnin ini. Tan Sri James turut diberi taklimat mengenai pengoperasian hospital tersebut yang diwujudkan bagi menyokong Hospital Kapit merawat kes bukan COVID-19 serta pesakit luar. Turut hadir Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Aaron Agodagang. Seterusnya, Adun Tasik Biru Datuk Henry Ginep telah membuat tinjauan kerja-kerja pembinaan gabion yang giat dilaksanakan di kawasan Jalan Serasot Stars pada Jumaat. Beliau telah berjumpa dengan kontraktor yang melaksanakan kerja-kerja pembinaan gabion tersebut dan menggesa ianya dibuat mengikut spesifikasi yang ditetapkan Jabatan Kerja Raya JKR. Katanya ini berikutan terdapat aduan bahawa struktur pembinaan yang tidak kukuh pada gabion berkenaan sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk setempat terhadap kerja-kerja pembinaan tersebut. Berita berikutnya, Adun Meluan Roland Duat Jubin mahu setiap penduduk rumah panjang kawasan itu menikmati pembangunan yang sewajarnya. Ujarnya, beliau akan memastikan perkara itu dapat direalisasikan dengan sokongan padu penduduk Dun Meluan kepada beliau dan juga kepimpinan Kerajaan Sarawak. Jadi aku ngarap ke kita itu ialah karma kumul itu ialah lagi udah mulai ngaku ngoperintah GPS. Awak kemayu lagi datai dengan kita ngagai rumah panjang kita, nama pengusaha kita berjakuk YB minta sertakan kena adukan pengusaha raya. Nyalai bagi aku, maya aku kena di wakil rakyat tu, nangkap oleh ngadu ke projek ngagai semua rumah panjang di kawasan N48. Minit sama minit, tik mayu sama minit. Kalau kita ada semua orang yang bisik hampir tenaga dan itu keperluan wah peminta tiap rumah panjang beri peminta. Beliau memberi jaminan itu semasa majlis penyerahan projek jalan konkrit rumah kumbung di Nanga, Sengkeranji, Julau pada Khamis. Mengenai projek tersebut, jelasnya ianya dilaksanakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP dengan peruntukan sebanyak RM50,000. Tambahnya, penduduk bersetuju untuk melaksanakan projek secara gotong royong pada 26 Januari 2021 dan telah disiapkan lebih awal daripada jadual projek. Sementara itu, Tuai Rumah Kumbung mewakili penduduk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Roland dan Kerajaan Sarawak di atas kelulusan projek tersebut. Pada majlis yang sama, Roland turut meluluskan geran RM5,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan RM2,000 untuk Biro Wanita Rumah Kumbung. Beliau dan rombongan seterusnya meninjau projek sambungan jalan yang sama dan dilaksanakan Majlis Daerah Meradong dan Julau dengan kos sebanyak RM60,000. Selanjutnya, Adun Batu Danau, Paulus Palu Gumbang telah meninjau ke beberapa projek pembangunan di bawah projek RTP dan projek sosial pada Khamis. Dalam lawatan pertamanya ke Kampung Entakong, beliau yang telah meninjau projek RTP 2020 membina jabatan menghubungkan 5 anak sungai di bawah Parlimen Lawas yang berjumlah RM150,000 dan telah siap pada 2 Mei lepas. Lawatan diteruskan di Rumah Jalin Jumarang di Kampung Rantau Kura bagi meninjau projek naik taraf jeti di bawah peruntukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB yang telah siap sepenuhnya dan projek pembinaan gereja di bawah peruntukan Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor yang masih dalam progres. Selepas itu, Paulus ke Kampung Ukong bagi menyerahkan bantuan kerusi roda kepada Adeline Radak Pangau, 56 tahun yang merupakan orang kurang upaya. Dalam pada itu, Mary Sindang yang merupakan isteri kepada Adun Batu Danau dan mewakili Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati juga menghulurkan sumbangan kepada Adeline. Paulus turut meninjau rumah milik Suniak Pangau yang sebelum ini telah memohon program perumahan rakyat termiskin PPRT disebabkan keadaan dinding rumahnya yang telah rosak dan memerlukan baik pulih. Di kesempatan itu, beliau telah meluluskan peruntukan segera berjumlah RM6,000 bagi membiayai kerja-kerja menabur batu di kawasan jalan yang rosak. Di Kampung Medait, Paulus telah melaksanakan penyerahan projek Dewan Serbaguna yang menelan kos RM350,000 kepada pengerusi JKKK Kampung Medait yang telah siap dibina.
Dalam pada itu, beliau turut mengagihkan bubur lambuk kepada penduduk dalam program yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Daerah Limbang di Surau Kampung Medai. Berikut pula di Saribas, Adun Saribas Muhammad Razi Sitam akan mengajukan permohonan kepada klinik kesihatan untuk menyediakan sebuah klinik sementara di Kampung Bunge sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD hingga 18 Mei ini. Menurut Muhammad Razi, klinik sementara itu bertujuan memudahkan penduduk itu mendapatkan khidmat kesihatan tanpa perlu mereka keluar dari kampung tersebut. Katanya klinik itu nanti juga akan menyediakan seorang jururawat dan seorang pembantu kesihatan bagi membantu penduduk di situ mendapatkan rawatan sekiranya ada keluarga yang memerlukan bantuan segera. Bercakap kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa meninjau proses agihan sumbangan makanan kepada penduduk Kampung Bunge pada Jumaat, Muhammad Razi berkata bantuan itu bagi meringankan beban penduduk kampung yang telah diarahkan untuk menjalani kuarantin kendiri. Beliau juga berharap penduduk di situ sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Sarawak agar wabak COVID-19 dapat dilandaikan dengan serta-merta. Beralih ke laporan program imunisasi, hari keempat program vaksinasi fasa kedua di Mukah pada Jumaat menyaksikan sekitar 300 lagi warga emas tampil untuk menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19. Program berjalan dengan lancar dan mengikut jadual yang telah bermula jam 8 pagi bertempat di Pusat Penerimaan Vaksin Dewan Suara Mukah. Bagi program vaksinasi di Mukah, ia dianjurkan oleh Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Daerah Mukah. Manakala di Belaga, program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk warga emas di daerah Belaga bermula pada Jumaat bertempat di Klinik Kesihatan Daerah Belaga. Seramai 140 warga emas dari seluruh Belaga termasuk dari daerah kecil Sungai Asap telah tersenarai untuk menerima dos suntikan jenis Sinovac itu. Menurut Hurang Lating, 85 tahun dari Umar Nyaving, masyarakat harus menerima vaksin kerana ia adalah untuk kebaikan dan keselamatan diri sendiri, keluarga dan juga untuk seluruh komuniti. Sementara itu, semangat ditonjolkan penerima tertua berusia 97 tahun Bawang Lusang wajar dijadikan contoh dan diteladani oleh masyarakat yang lain supaya tampil mendaftar diri untuk menerima vaksin. Meskipun di mamah usia, Bawang tetap menggagahi dirinya hadir di klinik sambil ditemani cucu beliau untuk menerima suntikan vaksin. Program berjalan dengan lancar dan mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Di Kanowit pula, Kementerian Kesihatan Daerah Kanowit telah menganjurkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa 1 bermula 7 hingga 9 Mei 2021 bertempat di Dewan Pejabat Daerah Kanowit. Hari pertama proses vaksinasi melibatkan seramai 293 penerima dari pelbagai peringkat umur yang telah berdaftar di dalam aplikasi MySejahtera. Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia II merangkap Ahli Parlimen Kanowit, Dato' Aaron Agodagang, telah meninjau proses vaksinasi sambil diiringi adun macan Alan Siden Gramong. Agensi lain yang turut terlibat dalam program tersebut ialah Pejabat Kesihatan Daerah, Polis Diraja Malaysia PDRM Kanowit, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Kanowit, Pejabat Daerah Kanowit, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Majlis Daerah Kanowit. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Dan kepada golongan yang bergelar ibu, mama, umi mahupun mak di seluruh negara, kami di Bilik Berita ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat anda semua. Salam UKAS.